Hai, Assalamualaikum kepada semua adik-adik lepasan SPM. Apa khabar korang semua? Saya harap korang baik-baik je lah. Apa saja keputusan SPM yang korang dapat, terima dengan hati yang terbuka. Dan korang kena tanam dalam fikiran bahawa SPM ni bukanlah penamat, tapi ia adalah permulaan sebenar dalam kehidupan kita. So jangan jadi macam saya dulu. Dalam fikiran saya ni, kalau gagal je dalam exam, so gagallah dalam hidup. Betapa jahilnya dulu bila saya berfikiran macam ni. Betul, dulu saya acap kali juga dengan orang duk sebut-sebut ayat ni. SPM ni bukanlah segala-galanya, malah ia adalah permulaan sebenar dan arah tujuan kita. Bila saya dengar je ayat macam ni, dalam fikiran saya ni ayat nak sedapkan hati je tu, yang mana tak dapat straight A. Tapi bila dah lama-lama saya masuk sehingga saya masuk ke alam pekerjaan ni, bila difikirkan balik, betul lah ayat yang dikatakan tu. Sebab apa saya setuju dengan ayat tu? Dulu saya selalu fikir orang yang kelas bawah ni tak ada masa depan, exam confirm ada subjek yang tak lulus dan sebagainya. Bila saya lihat sendiri dengan kepala mata saya ni, kebanyakan kelas hujung ni lah yang dah masuk maktab perguruan, yang dah jadi bomber, polis, askar dan sebagainya. Manakala kawan-kawan saya yang bersekolah berasrama penuh, sekolah elit, masih lagi tercari-cari peluang pekerjaan sampailah sekarang. So di sini kita tak boleh nak kata yang berjaya dalam SPM ni akan terus berjaya dan yang gagal akan terus gagal. Sedangkan SPM ni hanyalah permulaan menuju kehidupan yang sebenar. Sedar tak sedar sebenarnya saya dah tinggalkan zaman sekolah ni sejak tahun 2009 lagi. So dalam video ni saya nak share sikit dengan korang apa yang patut korang buat lepas dah dapat result SPM ni, dan juga nasihat daripada saya sendiri. Jadi apa yang patut korang buat lepas dah dapat result SPM? Okey, yang pertama sekali korang kena fikir apa hala tuju korang lepas ni. Nak sambung belajar? Silakan. Tak nak sambung belajar pun silakan. Jika korang sambung belajar, buat apa yang patut. Mohon sambung tingkatan 6, isi SPA 9 ataupun yang dah isi UPU. Kemas kini pilihan kos yang korang suka dan tunggu saja panggilan masuk matrik ataupun universiti. Okey, saya rasa ni nasihat mahal daripada saya sendiri untuk adik-adik lepasan SPM zaman sekarang. Zaman milenium kita ni yang paling berguna adalah kemahiran. So sesiapa yang nak pilih kos dekat UPU nanti, saya cadangkan pilihlah yang berkaitan dengan kemahiran. Sebagai contoh, saya beritahu di sini antara kemahiran yang berguna pada zaman ni adalah memasak, fotografi, videografi, media, reka software, muzik, lukisan dan apa-apa saja yang berkaitan dengan kemahiran. Sebab dengan kemahiran ni semua ia berguna kepada kita untuk cari pendapatan sendiri tanpa terikat dengan mana-mana pihak. Kita bebas. Kenapa saya cakap kemahiran ni penting? Jika korang lihat yang buat video di YouTube, semuanya menggunakan kemahiran dan skill masing-masing. Kalau korang tak ada kemahiran, korang tak dapat nak buat semua benda ni. Jadi jangan pandang rendah kepada YouTuber di Malaysia, sebab ada yang dah boleh jana pendapatan sehingga ratusan ribu ringgit setiap bulan. Paling sikit pun boleh jana RM1,000 sebulan sebagai wang tambahan. Masa sekolah dulu, kita tak didedahkan pasal kemahiran ni sebab nampak tak standard. Tapi sesiapa yang pilih kos kemahiran ni dulu, sekarang mereka dah boleh mencari pendapatan sendiri tanpa had. Seterusnya, jika korang nak masuk dalam sektor pekerjaan awam atau senang kata kerja-kerjaan lah, so korang kena isi SPA. Masa zaman saya dulu kena isi SPA 8. Pada masa saya buat video sekarang ni, kena isi SPA 9. Lepas ni mungkin ada SPA 10. Tak kisahlah yang mana-mana sebab yang tu berbeza versi saja. Okey, dalam SPA ni korang boleh pilih pelbagai jawatan yang korang nak. Nanti korang pilihlah sendiri jawatan apa yang korang nak pegang. Tapi pastikan dengan kerjaya tersebut korang betul-betul minat lah. Okay, buat kajian terlebih dahulu skop pekerjaan tersebut. Sebab sebelum ni dah terjadi pada kawan saya ni, dia ingat kerja nurse ni bagi ubat, buat documentation. Sekali kena cuci najis pesakit, lihat aurat pesakit dan sebagainya. Jadi nasihat saya, korang buat dulu research berkaitan dengan pekerjaan tersebut sebelum pilih. Sebab jika dah terpilih temuduga nanti, korang tak boleh nak tolak, dan bila korang tolak, tak mungkin dapat lagi jawatan yang lain. Okey, bagi mereka yang pilih untuk melanjutkan pelajaran nanti sebelum dipanggil sambung belajar tu, korang buatlah apa-apa dulu pekerjaan untuk mencari sedikit wang. Kumpul dulu wang sebanyak mungkin untuk persediaan korang masa di universiti sebelum duit PTPTN ataupun duit bantuan-bantuan yang lain masuk. Zaman sekarang ni nak cari duit tak susah pun, online je boleh. Kalau korang nak cuba buat duit dengan YouTube pun boleh, tapi makan masa sikit lah. Mungkin dalam 3 hingga ke 5 bulan barulah korang dapat hasil. Jika korang memang dah famous sebelum ni, 10 hari pun dah dapat hasil daripada YouTube ni. So kepada sesiapa yang nak belajar buat duit dengan YouTube, boleh layari nama web academyyt.com. Selain itu juga, kalau korang nak cepat jana pendapatan, boleh cuba mohon kerja di pasaraya, restoran dan juga buat delivery food seperti Foodpanda dan juga GrabFood. Okey, itu saja perkongsian saya pada korang yang sedang menunggu result SPM atau yang baru saja dapat result SPM. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan tahniah kepada yang dapat keputusan yang cemerlang, dan kepada mereka yang tak dapat capai target jangan putus asa sebab SPM hanyalah permulaan kehidupan yang sebenar.